Sekarang kita lihat dengan lebih dekat lagi apa itu janjang aritmetik. Kita lihat contoh. Contoh yang pertama. Alisha baru saja membuka akaun Facebook. Alisha adalah nama anak saya nombor 3. Sangat bijak. Sekarang belajar pada tahun darjah 3 di sekolah rendah. Okay. Alisha baru saja membuka akaun Facebook. Pada hari pertama dia ada 2 orang kawan. Saya yakin ramai adik-adik di sini mengguna Facebook. Jadi anda adik-adik mungkin akan menambah kawan mengikut sahabat-sahabat di kelas anda, di sekolah anda, ataupun sahabat-sahabat di kampung. Jadi untuk contoh ini, Alisha akan ada 2 orang kawan di dalam senarainya pada hari pertama. Pada hari kedua ada 4 orang kawan. 4 orang kawan pada hari kedua, maknanya ada pertambahan 2 rakan pada hari kedua, dan tambahan 2 lagi pada hari ketiga, dan 6 hari dan 6 rakan pada hari ketiga. Jadi berapa ramai kawankah Alisha akan ada di dalam senarainya pada hari yang ke-10? Kita lihat, kita bubuh nombor, turutan nombor janjangnya. Itu pertama, hari pertama ada 2 orang kawan. Hari kedua ada 4. Hari ketiga ada 6 . Dah, apakah bilangan nombor kawan di hari yang berikutnya? Okey. Kita lihat di sini ada pertambahan sebanyak 2 orang kawan daripada hari pertama ke hari kedua. Pertambahan 2 orang. Begitu juga dari hari kedua ke hari ketiga ada pertambahan 2 orang. Jadi kita boleh ekstrapolasi apakah bilangan kawan pada hari yang berikutnya. Jadi kita kemungkinan ada 8 hari yang keempat dan 10 sebab pertambahan 2. Jadi berikutnya 12, 14, 16, 18, 20 dan berikutnya. Kita lihat ini adalah hari yang pertama. Hari kedua, kita nak lihat berapa banyak berapa ramai kawan di hari yang ke-10. Jadi kita tengoklah cara begini dulu cara manual Hari ketiga, sekiranya setiap hari ada pertambahan 2 orang kawan, kita tahu hari keempat ada 8 orang. Hari kelima ada 10. Hari keenam ada 12. Hari ketujuh 14. Hari ke-8 16 orang. Okey, sudah hampir Hari ke-9 ada 18 orang, dan hari ke-10 ada 20 orang rakan. Okey. Kalau kita nak cari hari yang ke-20 pun kita boleh predict kita boleh jangkakan berapa ramai orang kawan yang Alisha ada pada hari yang ke-20, atau mungkin hari yang ke-100, hari yang ke-1000. Tetapi agak panjanglah kalau kita nak buat turutan nombor di sini Jadi apa yang kita lihat, ada pertambahan sebanyak 2 orang pada setiap hari. Jadi pertambahan ini bersifat malar, konstan, tidak berubah. Jadi inilah dia janjang aritmetik. Begitulah seterusnya. Dan perbezaan ini dipanggil sebagai beza sepunya. Jadi ingat beza sepunya. Okey, terma ini semua adik-adik perlu ingat beza sepunya, atau dia punya simbolnya sebagai D. Dalam bahasa Inggerisnya common difference. Jadi beza sepunya ialah 2. Okey. Tak perlu kita bubuh campur 2 sebab bila kita bubuh 2 saja bermaksud ialah campur 2, bukan tolak. Okey, begitu. Jadi jawapannya melalui ekstrapolasi, pada hari ke-10 Alisha mempunyai 20 rakan dalam senarai Facebook. Okey, begitulah jawapannya. Dan saya ada beberapa terma yang perlu saya perkenalkan kepada adik-adik semua. Tadi kita sudah bagi tahu tentang perkataan beza sepunya. Perkataan yang perlu adik-adik semua ingat. Perkataan yang kedua apa dia? Okay. Setiap nombor di dalam turutan, setiap nombor di dalam janjang ini, kita berikan satu terma yang unik, iaitu sebutan.
Jadi bila kita boleh lihat sini, sebutan pertama ialah nombor 2, sebutan kedua adalah 4, sebutan ketiga adalah 6, atau simbol kepada sebutan adalah T. Jadi ini adalah T1, ini adalah T2. T dalam bahasa Inggeris bermaksud term. T3, T4, T5 dan seterusnya. Okey. Di dalam janjang, sama ada janjang aritmetik ataupun geometri, kesemua senarai nombor dia tulis sebegini T2, T3, T4 dan seterusnya. T adalah sebutan. Jadi kalau kita kata T1, T1 sebagai sebutan pertama. Sebutan pertama dipanggil sebagai T1, ataupun simbol, ada satu simbol yang special yang unik untuk sebutan pertama saja, iaitu huruf A. Huruf A adalah sebutan pertama. Dalam contoh di atas, A adalah bersamaan dengan 2. Yang lain, sebutan kedua dikenali sebagai T2, dan begitulah seterusnya. Tak perlu saya tuliskan semuanya, cukup setakat ini. Okey, kita lihat pertambahan sebanyak 2, pertambahan yang malar, yang konstan. Jadi kalau kita diberi satu turutan nombor, satu janjang nombor begini, macam mana kita nak cari nilai A, iaitu sebutan pertama? Kita lihat sajalah dengan nombor yang pertama tadi. Jadi kita dapatlah sebutan pertama. Okey, bagaimana kita nak tahu pula beza sepunya? Dari segi matematiknya, beza sepunya kita boleh tahu apabila kita tolak T2 tolak T1, iaitu sama juga dengan T3 sebutan ketiga tolak sebutan kedua. Samalah juga dengan T4 tolak T5, T3 iaitu bersamaan dengan 2. Kita tengok kalau T1 tolak T2, kita tengok T4 tolak T3 lah. T4 mana dia? 8. 8 tolak T3 iaitu 6, bersamaan dengan 2. Kita lihat pula dengan T2 tolak T1. T2 adalah 4 tolak T1 2, bersamaan 2 juga. T3 6 tolak T2 4, bersamaan dengan 2 juga. Jadi kesemuanya adalah sekata, sepunya. Beza sepunya D iaitu 2. Okey, kita lihat contoh lagi. Diberi janjang aritmetik 1, 4, 7, 10 dan berikutnya. Kita lihat, saya tulis semula 1, 4, 7, 10 dan berikutnya. Soalannya, cari sebutan pertama dan beza sepunya. Apakah dia sebutan pertama? Ya, sudah tentu. Nombor yang pertama yang ditulis, itulah dia sebutan pertama. Bersama dengan T1, iaitu A bersama dengan, bukan A1 A bersama dengan 1. Beza sepunya sama dengan T2 tolak T1, iaitu 4 tolak 1 bersama dengan 3. Jadi inilah nilai D, beza sepunya. Alright. Jadi itu caranya kita nak tahu sebutan pertama dan beza sepunya. Contoh yang kedua, bagaimana kita nak mengetahui sama ada janjang yang diberi itu adalah janjang aritmetik ataupun bukan? Caranya senang saja, kita lihat kepada beza sepunya. Okey, soalan kedua, apakah di bawah ini janjang aritmetik? Kita lihat A. A nombor 3, siri nombornya adalah 3, 10, 17, 24 dan berikutnya. Jadi kita lihat ada pertambahan yang malar atau tidak. Okey, di sini 3 ke 10 ada tambahan sebanyak 7, 10 ke 17 ada pertambahan 7 juga dan dari sebutan ketiga ke 4 ada pertambahan 7 juga. Okey.
Jadi kita boleh beri konklusi di sini. T1 bersama dengan 3, T2 bersama dengan 10, T3 bersama dengan 17 dan T4 bersama dengan 24 ya. Jadi T2 tolak T1 bersama dengan 7. Begitu juga dengan T3 tolak T2 bersama dengan 7. T4 tolak T3 juga bersama dengan 7. Jadi conclusionnya, janjang di atas mempunyai beza sepunya D bersama dengan 7. Jadi ini sudah tentunya janjang aritmetik ya. Kita lihat contoh yang kedua, contoh B. Ruang agak sedikit, mungkin saya anjakkan sedikit ke atas ya. Right, di sini kita lihat nombornya. Sebutan pertama ialah X. Ini adalah bentuk algebra pula ya. Sebutan kedua adalah X campur 1, kemudian X campur 3 dan X campur 6. Dan berikutnya. Okay, ini mungkin agak sukar difahami, tapi cuba lihat dengan lebih teliti lagi ya. Apakah dia nombor T1? Sebutan pertama ialah X ya. Dalam bentuk algebra ya. T2 T2 adalah X plus X tambah 1. T3 adalah X campur 3 dan T4 X tambah 6. Sekiranya ia adalah janjang aritmetik, tentunya T2 tolak T1 bersamaan dengan T3 tolak T2 bersamaan dengan T4 tolak T3. Jadi kita lihat satu persatu ya. T2 tolak T1 bersama dengan X campur 1 tolak X, iaitu bersama dengan X kita boleh potong. Jadi tinggal hanya 1. Okey. Perbezaan antara sebutan kedua ke sebutan pertama ialah 1. Tetapi kita lihat sebutan ketiga tolak sebutan kedua, T3 tolak T2 bersama dengan apa? X campur 3, itu adalah T3 tolak X campur 1. Okay. X dengan X kita boleh potong saja. X tolak X jadi kosong. Kemudian 3 tolak 1 bersama dengan 2. Tidak sama. Tidak sama antara kedua-dua ni. Antara nilai 1 dan nilai kedua. Kita lihat pula yang seterusnya ialah T4 tolak T3 bersama dengan X campur 6 tolak X campur 3 bersama dengan X seperti biasa. X tolak X jadi kosong. Jadi 6 tolak 3 bersama dengan 3. Sekali lagi nilainya tidak sama. Tidak sama. Kesemua nilainya tidak sama. Jadi janjang di atas tidak mempunyai beza sepunya. Jadi ini siri janjang itu bukan janjang aritmetik ya. Okey, saya harap jelas. Bukan susah sangat, mudah saja nak memahami janjang ini. Okey, berikutnya kita nak tahu bagaimana kita nak cari sebutan ke N janjang aritmetik. Jadi saya akan tunjukkan ya. Saya beri satu contoh. Kita selidik dulu tentang janjang yang diberi di sini. Ada sedikit pembetulan di sini. Selidik satu janjang aritmetik ialah 3, 10, 17, 14 dan berikutnya. Kita lihat di sini interesting sedikit ya. Kita ada nombor 3, kemudian nombor 10 ada pertambahan sebanyak 7 ya. Begitu juga 10 ke 17, 7, kemudian 17 ke 14. Bukan 14 tu ya.
24 Mari saya buat satu lagi pembetulan Jadi ada peningkatan sebanyak 7 juga. Dan berikutnya, kita lihat satu konsep yang baru sini Apa yang dituliskan di sini? Saya buat dengan huruf dengan warna merah pen merah. Saya amplifykannya. Sebuah titik, 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 kemudian koma, ada huruf TN. Tadi kita baru saja mengenali T1 adalah sebutan pertama, T2 sebutan kedua. Sebutan pertama, ini pula sebutan kedua, T2 sebutan kedua. Apa pula dengan TN ni? Ini adalah kita panggil ini sebagai sebutan ke N. Sebutan ke N. N ni kita tidak tahu lagi. Kita belum tahu lagi apakah nilai N dan apakah nilai TN. Kita tidak tahu lagi. Jadi untuk contoh yang ini kita nak cari sebutan ke N. Apakah dia secara generiknya, secara umumnya, maka kita nak cari. Jadi kita selidiki sedikit Yang pertama, sebutan pertama adalah 3 dan ini kita boleh tulis sebagai T1 bersama dengan 3 campur, lihat sini, mungkin agak mengelirukan kosong, kurungan kosong, kemudian 7 3 di sini adalah sebutan pertama ataupun A ataupun T1 dan 7 di sini adalah beza sepunya, iaitu D Kenapa saya lakukan ini? Sebab inilah caranya mathematician pada zaman dulu untuk membuat rumusan secara generiknya, apakah dia untuk mengkarakteristikkan janjang ini Kita lihat pula pada T2. T2 adalah bersama dengan 3 campur 1 kurungan 1, 7. Mungkin agak meriukan, tapi jangan risau saya akan letak di tepi ini T1 bersama dengan 3 campur kurungan 07. Apakah maksud kurungan 07 ini? Ini samalah dengan kita nak mengatakan 3 campur 0 darab 7. 0 darab 7 perlu dilakukan dahulu, iaitu 0 darab 7 bersama dengan 0. 3 campur 0 iaitu bersama dengan 3. Samalah dengan sebutan pertama di sini. Kita lihat pula bagaimana nak mencari sebutan kedua secara generiknya T2 bersama dengan apa yang ditulis di sini, iaitu 3 campur kurungan 17. Ini samalah juga dengan maksudnya 3 campur 1 darab 7, dan darab perlu dilakukan dahulu sebelum campur dan tolak Jadi bersama dengan 3 campur 7 iaitu bersama dengan 10. Jadi begitulah kita dapat sebutan kedua iaitu 10. Kita lihat pula kepada sebutan ketiga. Sama juga caranya. T3 bersama dengan 3 campur yang keduanya apa? Sebutan ketiga. Kita bubuh 2 di sini turutan tadi kita darab dengan 0, kemudian darab dengan 1, kemudian darab dengan 2. Jadi bersama dengan 3 campur 2 darab 7 adalah 14. Iaitu bersama dengan 17. Kita buat nota di sini. T3 bersama dengan 3 campur 2, 7. Jadi samalah juga dengan T4 Saya mahukan ruang sedikit di sini. Jadi T4 bersama dengan 3 campur 3 darab 7, iaitu 3 campur 3 darab 7 adalah 21 bersama dengan 24 jadi ini T4 bersama dengan 3 campur 3 darab 7. Kita cuba lihat pattern kepada semua ni. Nampakkah kita pattern satu corak corak pengiraan.
Kita mulakan dengan nombor yang pertama, sebutan pertama 3. Kesemuanya kita mulakan dengan 3. Kemudian kesemuanya kita campur dengan nombor yang kedua. Nombor kedua adalah hasil darab antara beza sepunyinya 7 dan juga turutan nombor. Nombor yang pertama lah didarab dengan 0. Sebutan yang kedua apabila 7 didarab dengan 1. Sebutan ketiga apabila 7 didarabkan dengan 2. Dan sebutan keempat apabila 7 didarabkan dengan 3. Jadi tahulah kita, sekiranya kita nak cari T5, bagaimana bersamaan dengan 3 campur 4 darab 7, iaitu 4 darab 7 bersamaan dengan 28. 28 campur 3 jadi 31, dan begitulah seterusnya. Tetapi bagaimana pula dengan Tn? Tn, macam mana kita nak generalize, macam mana kita nak mengumumkan formula, kita nak merumuskan sebuah formula ni sekarang sebenarnya. Kita boleh tengok Tn, sebutan ke n bersama dengan 3 campur satu nombor darab dengan 7. Nombor apa di dalam kurungan itu? Cuba kita selidiki sedikit. Untuk sebutan pertama, nombor perlu didarabkan dengan 7 adalah 0. Nombor kedua perlu didarab dengan 1. Nombor ketiga didarab dengan 2. Nombor sebutan keempat didarab dengan 3. Begitu juga dengan sebutan kelima didarab dengan 4. Jadi hasil darab ialah nilai 1 kurang daripada sebutan itu sendiri. Jadi untuk dalam contoh ini 3 campur dengan satu nombor darab dengan 7. Apakah nombor itu? Nombor itu ialah, mari saya buat sedikit lebih ruang. Nombor itu ialah n tolak 1. Okey, mari saya bagi sedikit ruang sedikit lagi n tolak 1 supaya boleh mudah dilihat. N tolak 1. Sekiranya n adalah 10, sebutan ke 10 bermakna n 10 tolak 1 iaitu 9. 9 darab 7 jadi 63. 63 darab dengan 3 jadi 66, dan begitulah seterusnya. Jadi secara umumnya apa dia? Dari sini dapat kita rumuskan, daripada aktiviti yang baru saja kita lakukan, iaitu secara umumnya Tn adalah bersamaan dengan A, iaitu sebutan pertama A campur dengan n tolak 1 beza sepunya D. Jadi inilah formula yang pertama yang telah kita hasilkan daripada aktiviti ini. Dan formula ini adik-adik semua perlu hafal. Okey. Elok-eloknya hafal lah. Sekiranya tidak boleh hafal, di dalam kertas peperiksaan nanti semua formula-formula ini akan disenaraikan. Tetapi adalah lebih baik sekiranya adik-adik semua menghafal. Kalau tidak boleh menghafal pun, sekiranya adik dapat berfikir secara logik melalui aktiviti yang baru saja kita lakukan ini, supaya kita boleh daripada kita punya minda, kotak minda kita menghasilkan semula formula yang diperlukan untuk pengiraan ini. Jadi inilah dia aktiviti kita yang pertama, dan inilah dia formula kita yang pertama yang perlu kita hasilkan dan juga perlu kita hafal. Okey, berikutnya saya sudah pun senaraikan formula yang baru kita hasilkan tadi di sebelah kiri atas. Tn bersama dengan A campur n tolak 1 D. Jadi kita lihat satu contoh. Diberi janjang aritmetik 2, 6, 10, 14 dan seterusnya. Cari sebutan ke n. Okey. Mungkin agak sukar untuk dilakukan, tetapi sekiranya adik-adik masih lagi keliru atau sekiranya saya bergerak dengan terlalu pantas buat adik-adik, adik boleh pause sebentar untuk berfikir ataupun rewind balik video ini kepada section aktiviti yang baru saja kita selesaikan tadi, supaya adik-adik semua lebih faham. Okey. Sekiranya tidak faham lah, apabila adik sudah puas hati bagaimana kita boleh dapat dengan formula yang pertama ni, okey, baru kita teruskan Sekiranya adik-adik sudah pun bersedia, kita lihat pada satu contoh ni 2, 6, 10, 14. Cari sebutan ke n. Okey. Jadi apakah dia untuk soalan A,
Apakah dia di sebutan pertama? Sebutan pertama dengan simbol A bersamaan dengan nombor yang pertama. Sebutan pertama iaitu 2. Bagaimana pula dengan beza sepunya D? Beza sepunya D adalah bersamaan dengan T2 tolak T1. Iaitu bersama dengan 6 tolak 2 iaitu bersama dengan 4 ya. Kita lihat ya, 6 tolak 2 4. Kalau sebutan ketiga tolak sebutan kedua, 10 tolak 6 juga 4 ya. 14 tolak 10 juga jawapannya 4. Jadi inilah dia dua nombor asas yang kita perlukan ya. Apabila kita dapat dua nombor ini A dan D, kita boleh rumuskan sebutan ke N ya. Jadi kita guna semula formula yang telah diberi. Tn bersama dengan A campur N tolak 1D. Okay, kita hanya gantikan nombor A bersama dengan 2 untuk pemboleh ubah A di dalam ya. Dan juga nombor 4 untuk D untuk D ke dalam pemboleh ubah D. Jadi A adalah 2 hasil daripada formula di atas campur ikut saja. N kita tidak tahu sebab kita mau cari sebutan am N tolak 1 dan D adalah 4. Jadi bagaimana kita nak hasilkannya? 2 campur, kita kena selesaikan N tolak 1 darab 4. Bagaimana kita nak mendarabkan? Sekali kita darab N dengan 4, jadi 4N ataupun N4, tapi saya bubuh 4N sebab dia nampak lebih tersusun Kemudian kita darab pula negatif 1 dan 4 negatif 1 dan 4 hasil darab bersama dengan tolak 1 darab 4 jadi tolak 4. Jadi bersamaan dengan 4N saya letak di hadapan, kemudian 2 tolak 4 bersama dengan tolak 2 2 tolak 4 bersama tolak 2. Jadi inilah dia sebutan am untuk ataupun rumusan am untuk sebutan ke N iaitu Tn. Jadi inilah dia jawapan yang kita kehendaki. Kita lihat pula pada soalan B sekiranya tidak faham macam mana kita dapat Tn, ulang semula video ni ya. Kalau tak faham juga boleh hubungi saya mrmaths@live.com. Facebook saya pun mrmaths@live.com. Boleh cari saya, add saya sebagai kawan. B, kita nak cari sebutan ke-9. Sebutan ke-9 ialah apa dia? T9 begitulah. Jadi kita guna semula, kita boleh guna dua cara. Sama ada kita boleh guna formula yang telah kita kan di atas, atau kita boleh juga guna rumusan yang baru saja kita dapat di sini ya. Jadi saya buat kedua-dua cara lah ya. Yang cara pertama, A campur N tolak 1D iaitu A adalah 2 kita dah dapat tadi di sini. A adalah 2 campur N untuk contoh ni N adalah 9 9 tolak 1 darab dengan D. D adalah 4 daripada apa yang telah kita cari sebelum ini. Jadi 2 campur 9 tolak 1 adalah 8 darab dengan 4. 8 darab 4 bersamaan dengan 32 Okey, 2 campur 32 bersamaan dengan 34. Okey, ini cara pertama Ini adalah sebutan ke-6. Kita sudah pun dapat jawapannya. Kita lihat cara kedua, kita guna rumusan yang baru saja kita hasilkan di sini rumusan baru Okey, T9 bersama dengan 4N tolak 2. Sepatutnya kita dapat jawapan yang sama lah. 4 darab dengan N. N berapa? 9 tolak 2. 4 darab 9 bersama dengan 36. 36 tolak 2 bersama dengan 34. Jawapannya sama sama konsisten. Jadi itulah jawapan yang untuk soalan, contoh soalan yang dikehendaki. Okey, saya harap adik-adik semua faham Berikutnya, satu skill yang baru perlu kita pelajari
adalah bagaimana kita nak mencari jumlah bilangan sebutan di dalam janjang aritmetik. Okay. Contohnya, cari jumlah bilangan sebutan untuk janjang aritmetik 6, 9, 12, 78. Okey, kita diberi satu janjang. Okey, 6, 9, 12. Kemudian kita buat dot. Sebab ini dot ni bermaksud ada nombor banyak di antara 12 dan 78. Tetapi kita nak pendekkan tulisan ini, kita bubuh dot saja ya. Dan kita bubuh 78 sebagai sebutan terakhir ya. Nombor 8 sebagai sebutan terakhir. Kita tak tahu ya. Ini adalah sebutan TN ya, sebutan terakhir. Kita tidak tahu nilai N. Tetapi inilah nilai N lah kita nak tahu sekarang ni. Sebab kita nak cari jumlah bilangan sebutan. Kita nak sedang cari nilai kepada N. Apakah itu N? Jadi mari kita lihat. Kita guna semula formula yang telah kita rumuskan sebelum ini. Iaitu Tn bersama dengan A campur N tolak 1 D. Daripada contoh ini kita tahu A sebutan pertama adalah 6 Okey. Dan D beza sepunya ialah 9 tolak 6 iaitu T2 tolak T1 iaitu bersama dengan 3. Okey, dua nombor ini penting ya. Penting. Kita akan gantikan dalam formula ini ya. Oh ya, satu lagi Tn. Tn adalah bersama dengan 78 iaitu sebutan terakhir. Okay. Sekarang baru kita bersedia untuk letakkan semua nilai-nilai ni A, D dan Tn ke dalam rumusan formula yang telah diberi. Jadi Tn bersama dengan A campur N tolak 1 D. Jadi Tn adalah 78. Kita letak 78 di sebelah kiri. Tanda sama juga. A adalah 6 campur N kita tidak tahu lagi, kita nak cari nilai N tolak 1. Kemudian kita darabkan dengan D adalah 3. Okey, kita lihat persamaan yang ini, persamaan yang baru kita buat, yang baru kita rumuskan. 78 bersama 6 campur N tolak 1, 3. Sekarang kita ada satu sahaja pemboleh ubah N. Okey, kita ada satu saja. Persamaan algebra ni kita ada satu unknown, satu nilai yang kita tidak ketahui. Jadi dengan cara ini kita boleh cari nilai N. Jadi ikut saya bagaimana nak melakukannya ya. Jadi 78 kita kekalkan di sebelah kiri bersama dengan 6 campur. Okey, N tolak 1 darab dengan 3, kita buat satu persatu. Mula sekali N tolak darab dengan 3 bersama dengan 3N. Kemudian kita darabkan tolak 1 dengan 3. Tolak 1 darab 3 bersama dengan tolak 3. Okey. Jadi 78 bersama dengan 6 3N, kita letak 3N dulu. Okey. Kemudian 6 tolak 3 bersama dengan 3 campur 3. Okey, bagaimana kita nak cari nilai N? Kita pindahkan campur 3 ke sebelah kiri, dia akan jadi tolak 3. Saya harap persamaan algebra begini mudah untuk semua pelajar lakukan ya, sebab ini adalah asas yang dipelajari dalam subjek tingkatan 1, 2 dan 3 ya. Jadi 78 tolak 3 jadi 75. Okey, 78 tolak 3 75 bersama dengan 3N. Saya nak ubah kedudukan ya, supaya memudahkan kita mengira. Di sebelah kiri saya letak belah kanan, kanan saya letak belah kiri. Jadi apa? 3N bersama dengan 75. Kita bahagikan kedua-dua belah ni dengan 3. Kedua-dua bahagian bersamaan dengan 3. Jadi kita dapat nilai N. N bersama dengan 17 bagi 3 iaitu 25. Jadi itulah jawapan kita nak cari. Jadi rumusannya, cari conclusionnya, jumlah bilangan sebutan untuk janjang aritmetik 6, 9, 12, 78 ialah 25.
Itu dia secara rumusannya.